9.1 mengisahkan usaha rondingan kemerdekaan. Usaha rondingan ini banyak dipengaruhi oleh perubahan di dalam dan di luar negara. Seperti yang kita tahu, Perang Dunia Kedua menyaksikan usaha membebaskan negara daripada penjajahan seperti Mesir di India, Burma, Filipina. Rakyat mereka bangkit dan menentang penjajah dan mencapai kemerdekaan. Oleh itu, British mereka memberi jaminan untuk membantu PTM untuk berkerajaan sendiri secepat mungkin. Pilihan Raya Umum 1955 menjadi asas pembentukan perlembagaan ke arah berkerajaan sendiri. Tunku Abdul Rahman dan Wakil Raja Melayu menjelaskan perlunya misi rundingan di London bagi membincangkan hal keselamatan, hubungan British Tanah Melayu dan soal berkaitan dengan perlembagaan negara yang akan merdeka. Pada waktu ini, Raja Melayu dan juga Wakil Parti Perikatan dapat sokongan segenap kaum tanpa mengira ideologi parti politik. Pihak yang telah menyokong rundingan ini antaranya adalah EEC, Turai Singgam, Wakil Orang Ceylon, Ketua Parti Rakyat iaitu Ahmad Bustamam, Pemimpin Parti Negara, Wakil Parti Buruh dan Wakil Kaum Serani turut menyokong perundingan ini. Antara Wakil Raja-Raja Melayu yang terlibat adalah Datuk Haji Wahab Abdul Aziz, Encik Abdul Aziz Abdul Majid, Datuk Muhammad Syed Muhammad Said, Datuk Ni Ahmad Kamil Haji Mahmud. Antara Wakil Parti Perikatan pula adalah Tunku Abdul Rahman, Datuk Abdul Razak Hussein, H.S. Lee dan Dr. Ismail Abdul Rahman. Jadi perjalanan mereka bergerak seperti berikut. Tunku Abdul Rahman berangkat dari Kuala Lumpur ke Singapura dengan menaiki kapal terbang. Kemudiannya, pada 1 Januari 1956, tepat pukul 5 petang, rombongan kemerdekaan menaiki kapal laut MV Asia berlepas dari pelabuhan Tanjung Pagar Singapura dengan membawa semangat merdeka. Sebab mereka menaiki kapal laut ketika itu adalah untuk memberi ruang kepada mereka berbincang sebelum berhadapan dengan pihak British. Setelah itu, rombongan ini singgah di Karachi, Pakistan. Kemudian, mereka menaiki kapal terbang menuju ke London. Mereka tiba di London pada 14 Januari 1956. Rundingan kemerdekaan ni dia berlangsung dari 18 Januari 1956 hingga 6 Februari 1956 di antara Wakil Raja-Raja Melayu, Parti Perikatan dengan British. Pihak British ingin ahli majlis eksklusif selain Ketua Setiausaha dan Peguam Negara dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi dengan nasihat Ketua Menteri. Seterusnya, kerajaan PTM harus memberikan ganti rugi kepada pegawai British kerana pegawai-pegawai ini berhentikan. Yang ketiga, British ingin mengadakan perjanjian pertahanan dan bantuan bersama dengan Persekutuan Tanah Melayu. Dan keempat, pihak British dan Commonwealth akan memberikan bantuan kepada Persekutuan Tanah Melayu. Bagi perwakilan Tanah Melayu, mereka ingin Setiausaha Kewangan digantikan dengan Menteri Kewangan, Pengarah Gerakan digantikan dengan Menteri Pertahanan dan Menteri Hal Ehwal Ekonomi dilantik daripada rakyat Persekutuan Tanah Melayu. Mereka juga berunding tentang isu Suruhanjaya Perlembagaan, isu kewangan, isu keselamatan dalam negeri dan perkhidmatan awam. Seterusnya, mereka menuntut bahawa tarikh kemerdekaan tidak lewat daripada 31 Ogos 1957. Rundingan kemerdekaan ini telah berjaya dan Perjanjian Kemerdekaan Tanah Melayu telah ditandatangani pada 8 Februari 1956. Pada 20 Februari 1956, Tunku Abdul Rahman dan rombongan Merdeka selamat tiba di lapangan terbang Batu Berendam dan rombongan Merdeka ini diarak hingga ke Padang Bandar Hilir, Melaka. Lebih kurang 100,000 orang berkumpul untuk mendengar ucapan pengumuman tarikh kemerdekaan. Selepas Tunku Abdul Rahman memaklumkan bahawa negara kita akan diberikan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, rakyat yang membanjiri Padang Bandar Hilir, Melaka telah melaungkan merdeka dengan gemuruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya nak cerita tentang 9.2 bertajuk Peranan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Berikutan persetujuan di London, maka pada 8 Mac 1996
telah mendapat Persatuan Raja Melayu, Kerajaan British mengumumkan pembentukan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu atau digelar sebagai Suruhanjaya Red. Suruhanjaya ini dimulakan tugasnya pada akhir bulan Jun 1956. Antara tugas Suruhanjaya ini adalah membincangkan, menyusun dan merangka Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Terma rujukan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dalam menjalankan peranannya adalah seperti yang berikut. Yang pertama, memeriksa aturan perlembagaan yang wujud di seluruh Tanah Melayu. Dan yang kedua, memberikan cadangan terhadap Perlembagaan Persekutuan sebagai unit tunggal, bebas dan bekerja sendiri. Nombor tiga, mewujudkan kerajaan pusat yang kuat dengan kerajaan negeri juga mempunyai autonomi tertentu. Dan nombor empat, melindungi kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan di negeri masing-masing. Dan yang kelima, mencadangkan satu jawatan bagi ketua negara, iaitu Yang di-Pertuan Besar digelar sebagai Yang di-Pertuan Agong untuk Persekutuan Tanah Melayu. Dan yang keenam, mengadakan satu bentuk kewarganegaraan bagi Persekutuan Tanah Melayu. Dan yang ketujuh, sekali, menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Antara tugas Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu adalah seperti berikut. Yang pertama, meminta cadangan daripada semua penduduk yang berminat secara bertulis atau lisan. Suruhanjaya ini menerima memorandum bertulis daripada pelbagai pihak untuk diteliti. Dan yang kedua, meneliti kedudukan perlembagaan bagi negeri dalam persekutuan menghadap Raja-Raja Melayu, Menteri Besar, Penasihat British dan pegawai negeri. Dan yang ketiga, mengadakan persidangan untuk membincangkan pelbagai isu. Sebanyak 118 perjumpaan diadakan dari bulan Jun hingga bulan Oktober 1956. Antara anggota Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu adalah Lord Reid, itu British Pengerusi, Sir William Evans Jennings, Sir William McKell, Hanim bin Malik, Hakim Abdul Hamid. Itu saja 9.2. Rundingan Kemerdekaan. Rundingan Kemerdekaan ni dia berlangsung dari 18 Januari 1956 hingga 6 Februari 1956 di antara Wakil Raja-Raja Melayu, Parti Perikatan dengan British. Pihak British ingin ahli majlis eksklusif selain Ketua Setiausaha dan Peguam Negara dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi dengan nasihat Ketua Menteri. Seterusnya, Kerajaan PTM harus memberikan ganti rugi kepada pegawai British kerana pegawai-pegawai ini berhentikan. Yang ketiga, British ingin mengadakan perjanjian pertahanan dan bantuan bersama dengan Persekutuan Tanah Melayu. Dan keempat, pihak British dan Commonwealth akan memberikan bantuan kepada Persekutuan Tanah Melayu. Bagi perwakilan Tanah Melayu, mereka ingin Setiausaha Kewangan digantikan dengan Menteri Kewangan, Pengarah Gerakan digantikan dengan Menteri Pertahanan dan Menteri Hal Ehwal Ekonomi dilantik daripada rakyat Persekutuan Tanah Melayu. Mereka juga berunding tentang isu Suruhanjaya Perlembagaan, isu kewangan, isu keselamatan dalam negeri dan perkhidmatan awam. Seterusnya, mereka menuntut bahawa tarikh kemerdekaan tidak lewat daripada 31 Ogos 1957. Rundingan kemerdekaan ini telah berjaya dan Perjanjian Kemerdekaan Tanah Melayu telah ditandatangani pada 8 Februari 1956. Pada 20 Februari 1956, Tunku Abdul Rahman dan rombongan Merdeka selamat tiba di lapangan terbang Batu Berendam dan rombongan Merdeka ini diarak hingga ke Padang Bandar Hilir, Melaka.
Lebih kurang 100,000 orang berkumpul untuk mendengar ucapan pengumuman Tarikh Kemerdekaan. Selepas Tunku Abdul Rahman memaklumkan bahawa negara kita akan diberikan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, rakyat yang membanjiri Padang Bandar Hilir, Melaka telah melaungkan merdeka dengan gemuruh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Muhammad Adam Mukris akan membentangkan satu topik 9.4 iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Dalam usaha membentuk Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 PTM, satu perjanjian telah ditandatangani pada 5 Ogos 1957. Ia dinamakan sebagai Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Perjanjian ini mengandungi beberapa perkara seperti pengamalan raja perlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen, kewarganegaraan, kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sakal lain, dan juga kedudukan agama Islam dan bahasa. Perjanjian kemerdekaan ini ditangani oleh antara Raja Melayu dengan Sir Donald McGillivray bagi pihak baginda Queen Elizabeth II di King House, Kuala Lumpur. Perjanjian ini dijadikan asas pembentukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Terdapat beberapa intipati Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957, antaranya pengamalan raja, perlembagaan dan sistem demokrasi parlimen,
Pemilihan seorang raja sebagai Yang di-Pertua Agong yang dilantik dalam kalangan raja setiap 5 tahun sekali merupakan satu keistimewaan. Yang kedua iaitu kewarganegaraan. Setiap orang yang dilahirkan dalam persekutuan pada atau selepas hari merdeka akan menjadi warga negara. Kewarganegaraan diberikan dengan 3 cara. Pertama, melalui penguasaan undang-undang perkara 14. Kedua, memohon didaftarkan sebagai rakyat perkara 15. Dan ketiga, memohon untuk menukar kewarganegaraan atau naturalisasi perkara 19. Perkara ini dapat dilihat dalam Perlembagaan Persekutuan 1957. Yang ketiga, kedudukan keistimewaan orang Melayu dan kepentingan sah kalauin. Perjanjian persekutuan menjaga kedudukan istimewa orang Melayu walaupun semua rakyat Persekutuan Tanah Melayu mempunyai hak serta kewajipan yang sama. Rakyat keturunan Melayu diberikan beberapa keutamaan dengan mengambil kira status mereka sebagai rakyat asal Tanah Melayu. Hak untuk masyarakat lain tetap dipelihara dan dilindungi. Perkara ini termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan 1957. Yang keempat, kedudukan agama Islam. Agama Islam sebagai agama persekutuan dan agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di negara kita. Perkara ini termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan 1957 seperti yang berikut. Okey, yang terakhir, kedudukan bahasa Melayu. Dalam perjanjian persekutuan ini, bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar dan bahasa komunikasi. Perkara ini termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan 1957. Okey, kesimpulan yang kita boleh dapat yang berikutnya apa ni? Tegasnya, perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 merupakan cerminan sikap permufakatan dan tolak ansur pelbagai pihak. Sebagai warga negara yang cinta akan negara, kita seharusnya menjunjung prinsip keluruhan perlembagaan supaya negara kekal, aman dan berdaulat. Sekian, terima kasih.